Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada hari yang mulia ini dengan sama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memerhatikan apa yang akan berlaku pada keesokan hari, yakni apa yang akan berlaku kepada kamu di hari akhirat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup pada pagi hari yang mulia ini. Dan besok wallahu a'lam, hatta tengah hari ini, hatta petang ni, hatta malam ni, kita tidak tahu lagi apakah usia kita sampai boleh habis satu hari yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, pagi ini syukur yang tidak terhingga kerana Allah berikan kita boleh hidup lagi dan boleh lagi bernafas, boleh lagi menikmati kehidupan di dunia ini. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih kita pada pagi yang mulia ini untuk kita berbincang berkenaan dengan perkara-perkara agama, berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita membuat persiapan, perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada menerima azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, pagi ini kita bertemu dalam solat kuliah duha. Waktu-waktu begini, waktu yang tidak pernah dilepaskan peluangnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat dan bermunajat kepada Allah. Sekarang solat duha ini adalah solat yang sangat-sangat dituntut, muakkad. Walaupun dia bukan fardu, tapi dia muakkad. Muakkad ni maknanya solat yang sangat-sangat digalakkan dan menjadi kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Kerana ini doa ni, apa nama solat duha ini, solat yang kita nak tunjuk bahawa kita hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam doa duha ni pun doa untuk kita mohon rezeki daripada Allah.
Allahumma inna duha'uka demi waktu duha, wa in Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'siran fayassirhu. Banyak kita minta doa rezeki daripada Allah. Sebab tu rezeki ni bukan sekadar hasil daripada kerja usaha kita saja. Kerja usaha kita ditambah dengan bagaimana manusia itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya sangat-sangat menyukai orang, makna makhluk ini minta dengan dia. Dia tak suka kita minta dengan makhluk ni, minta dengan manusia, minta dengan kerajaan, minta dengan itu sahaja, tidak. Tentu kerja tu kena buat. Kerja kena buat, tapi maknanya tawakal kita, doa kita wajib dan harus. Sebagai orang mukmin kita mesti panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpa ramai orang yang telah berjaya dalam kehidupan di dunia ini disebabkan dia maknanya tidak pernah meninggalkan salat duha. Antaranya orang yang berjaya besar di dunia ni adalah Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi, saya tak mahu sebut orang Malaysia ni. Orang Malaysia pada juga hari itu perniagaan dia berjaya lah. Ni dia menurun sikit, Allah uji dia, wallahu a'lam. Tapi Sulaiman Ar-Rajhi ini iaitu pemilik kepada bank Ar-Rajhi Bank. Ar-Rajhi Bank ni dia ni orang susah je asal. Duduk di Riyadh, hari ini duduk di Riyadh, Saudi. Orang susah asal dia. Tapi oleh kerana dia betul-betul nekat dan tekad dan niat dia dengan yakin dia kepada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia yakin. Dia pegang sungguh-sungguh, dia laksana sungguh-sungguh syariah compliant dalam kehidupan dia. Sama ada kehidupan peribadi dia, kehidupan berkeluarga dia, kehidupan berniaga dia. Dia seorang billionaire hari ini yang cukup berjaya. Dia ni, Ar-Rajhi Bank adalah 1/10 daripada empire kekayaan dia. 1/10 dia buat International Bank ni. Buat Ar-Rajhi Bank ni. Seluruh dunia hari ini transaction mudah untuk jamaah nak ambil duit di Mekah, iaitu melalui Ar-Rajhi Bank. Kita nak hantar orang pergi umrah apa semua, register, buka akaun dekat Ar-Rajhi Bank, mudah untuk kita nak segala-galanya di Mekah tu, di Saudi tu. Baik. Jadi rahsia dia apa? Rahsia dia kekalkan solat duha, dan dia juga antara orang yang penyumbang terbesar kepada segala kerja-kerja Islam. Sahabat saya Al-Fadil Ustaz Cikgu Azmi Abdul Hamid, kalau tuan-tuan kenal, Presiden Teras. Presiden Teras NGO, satu NGO yang kuat bekerja untuk kerja-kerja Islam. Hidup dia, fikir dia tak ada kerja lain. Dia bukan peniaga. Dia kerja dia tulis buku, tulis kenyataan media, buat press conference, hadir meeting-meeting di seluruh dunia. Ni baru balik daripada Geneva, membentangkan satu kertas kerja yang satu projek di menyelamatkan umat Islam bangsa Rohingya di Myanmar. Projek ni kita kata betul-betul di atas nama MAPIM, Majlis Perundingan Pertubuhan NGO Islam Malaysia. Cikgu Azmi sebagai Presiden MAPIM, saya sebagai pengurusi Teras Negeri Selangor. Bawah saya lah, saya bawah dia. Dan Cikgu Azmi ni oleh kerana kita perlukan dana yang cukup besar untuk projek selamatkan umat Islam Rohingya, yang hari ini kita lihat 150,000 orang bukan sekadar homeless, bukan sekadar tidak ada rumah, mereka ni tidak bernegara. Ada panggil apa? Countryless kan? Dan mereka ini dependent, tidak ada pertahanan, tidak ada kekuatan yang nak bantu mereka, tak ada. Bahkan kerajaan Filipina, kerajaan Myanmar sendiri bertekad untuk memastikan kaum Rohingya, bangsa Rohingya keluar daripada wilayah Arakan, wilayah dalam negara Myanmar itu sendiri. Sebab tu hari ini kita tengok baru ni berdampar 150 orang dalam satu bot, tak besar mana pun. Bot tu biasa selesa 20 orang, dia sumbat 150 orang, betul-betul tawakal kepada Allah, naik daripada Arakan, tak tahu nak pergi mana. Ikut angin je, ikut sampai ke mana. Ada yang sampai di Pulau Pinang, alhamdulillah selamat, kita sambut. Ada yang sampai di Langkawi, ada yang sampai di Sri Lanka, ada yang sampai di Aceh. Aceh tu mati tak tahu berapa puluh orang, mati kerana yalah tak ada makanan. Sampai 17 hari, 35 hari duduk dalam lautan. Mai tu makanan cukup untuk 2 minggu pertama. Lepas tu tak ada lah, tawakal, minum yang laut pun macam tu je. Kan? Ini orang-orang macam ni, orang-orang yang kita bantu. Jadi Cikgu Azmi Abdul Hamid pergi jumpa lah dengan ada kabel-kabel. Laki ni jumpa dengan Sulaiman Ar-Rajhi sendiri.
Dia kata, saya datang daripada keluarga yang susah, saya datang daripada susah, dan saya akan kembali balik bertemu dengan Allah dalam keadaan begini. Tapi hari ini kekayaan dia besar lah, rumah dia, saya tanya rumah istana dia besar mana, dia kata tak besar sangat, cuma 3 kali ganda istana negara yang baru di Jalan Duta. Itu dia rumah dia. Tu rumah dia, kekayaan dia, Masya Allah. Lah ni anak-anak diuruskan, tapi masih lagi menerapkan nilai-nilai syariah compliant yang cukup tinggi. Antara contohnya, satu ketika beberapa bulan yang lepas berlaku satu transaction di KL, Ar-Rajhi Bank Kuala Lumpur, berlaku satu transaction pada hari Jumaat jam 1 tengah hari. Sedangkan arahan daripada HQ dia meletakkan jam 12.30 mesti tutup dia punya operasi, sehingga jam 2.30 untuk hari Jumaat. Jadi tutup. Tiba-tiba berlaku transaction pada hari Jumaat jam 1 tengah hari. Maknanya KL terima juga pelaburan tersebut. Maka HQ di Saudi tengok benda tu dan arahkan balik panel syariah dia, mengarahkan HKM untuk bagi balik duit itu pada pelabur tadi, investor tadi, pada pencarum tadi ni. Bagi balik, kita tak mau terima sebab kita tak mau cabar keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni sebab kita dah janji dah, hari Jumaat kita tutup, kita tak mau. Hari Jumaat ni berniaga tutup, tak mau. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Allah kata, apabila tiba hari Jumaat, kamu dengar je waktu azan, dan fas'au, bersegera kamu untuk mengingati Allah, untuk salat, untuk berzikir, untuk ingat pada Allah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai salat, fantashiru. Ini ayat Allah Taala suruh kita bekerja. Bila selesai sembahyang, kamu ingat pada itu yang tadi kita zikrullah ila zikrillah itu. Wabila fa idza qudiyatis salat, bila selesai sembahyang, selesai kamu ingat pada aku, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah kelebihan kurniaan yang Allah Taala berikan pada kamu. Nampak tak? Islam tak halang kita bekerja, bahkan Islam menggalakkan umat Islam untuk terus bekerja. Carilah, jangan tinggal sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Kamu jangan jaga aurat, jaga akhlak kamu, jaga adab kamu, jangan riba, jangan rasuah, jangan menyeleweng, jangan zina, jangan mabuk, jangan. Kerana ia akan memberi kesan kepada kehidupan kamu di alam barzakh sebelum kamu dijemput untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Baik. Itu mukadimah lah. Kita nak korban panjang 11.30 malam. Sebab saya pun nak pergi khutbah Jumaat pula. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang dibagi pada saya hari ini adalah tajuk mengenai alam barzakh. Alam barzakh di antara nikmat dan juga azab. Baik, ada orang tanya, apakah alam barzakh serta azab dan nikmat ketika berada di alam kubur, dan apakah perkara yang boleh menghindarkan diri daripada siksa kubur? Baik, ini dua persoalan yang mungkin menjadi poin kepada perbincangan kita pada hari ini. Barzakh ni, alam barzakh ini adalah alam kubur yang mau tidak mau kita akan bertemu dengannya. Sama ada kita suka ataupun tidak suka, kita akan bertemu dengan barzakh. Barzakh ni sama ada kita ni ada ustaz, habis tu kalau orang mati kena bom macam mana ustaz? Pagi ni tuan-tuan, kita baca surah Al-Fatihah kepada Syekh Maulana Ustaz Dr. Ramadan Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar di Syria, yang semalam ketika dia mengajar kuliah maghrib semalam di tengah-tengah bandar Damsyik, Dimashq, dibom oleh Allahu A'lam. Jadi dia ni orang hebat, antara yang menulis kitab Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah tebal, banyak jilid, dia yang menulis, dan dia ulama besar, hebat. Dan walaupun dipahamkan baru-baru ini dikatakan dia terlibat dengan memberikan sokongan kepada Bashar Assad, Perdana Menteri Syria yang zalim. Ini di kalangan orang-orang Syiah yang zalim, yang bunuh anak-anak, bunuh umat Islam, bunuh ahli-ahli sunnah di Syria sendiri. Dia sampai sebut kepada orang rakyat dia, paksa supaya sembah, sujud gambar dia. Dia letak potret itu di depan, potret Presiden Syria di depan, dan minta rakyat Syria sujud dan sembah kepada Bashar. Sambil-sambil mesti mengatakan sujud tu kena sebut pula la ilaha illa Bashar. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Bashar Assad. Sebab itu dia punya kezaliman dia, kan? Dan mendapat sokongan daripada banyak tempat lah.
Ada kata daripada Amerika pun support dia, daripada Iran pun support dia. Wallahualam, tak apalah. Tapi dipahamkan juga pada peringkat awal, Dr. Said Ramadan Al-Buti ni juga pun menyokong pemerintahan Bashar Assad itu sendiri. Tapi semua maklumat yang terbaru saya terima tadi juga adalah fitnah. Orang fitnah dia saja. Mungkin ada kenyataan yang bukan menyokong, tetapi mungkin mirip-mirip ke arah itu, menyebabkan orang fitnah dia, orang sebarkan begitu. Akhirnya dia buat keputusan hari ini, di akhir-akhir lately ini, dia buat keputusan untuk bersama dengan perjuangan rakyat menentang Bashar. Dan dia sudah pun bersiap sedia untuk keluar daripada Syria dan menetap di sebuah tempat yang lain. Dan akhirnya difahamkan semalam, konspirasi ataupun perancangan yang hebat sendiri dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri, mengebom masjid, bom masjid. Di Syria ni bom masjid ni dah biasa, bom masjid, dan sasaran dia adalah memang disasarkan kepada Dr. Said Ramadan Al-Buti sendiri, mati dan telah mati kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan terima segala kebaikan ilmu yang dicurahkan kepada orang ramai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya teringat ketika pada dialog antara jamaah dengan Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Orang tanya dia, dia dah sihat, tak apa sihat. Kadang-kadang dia dah bypass tak silap 3 atau 4 kali dah. Kira dia tak boleh bypass lagi dah. Lepas ni kira pass terus. Lepas ni kira mati je. Tak ada bypass lagi dah. Tak ada. Dia tak boleh bypass lah. Dia lebih bypass tu, jantung tu dah masuk kali keempat je lah. Kan 3 kali macam tu lah. Orang tanya dia, minta dia berehat lah. Sebab dia dah sampai begitu keadaan kan. Dia kata dia tidak ada rehat dalam perjuangan. Dia senantiasa berdoa pada Allah. Dia nak mati tengah berkuliah, tengah mengajar, tengah berceramah. Dia nak mati dalam keadaan yang begitu. Bukan dia nak mati duduk tertidur atas katil berehat. Oh tak. Nak mati tengah berjuang, nak mati tengah berceramah, nak mati tengah berkempen, nak mati tengah duduk berjihad, tengah duduk bersyarah dan sebagainya, ajak kitab dan sebagainya. Nak mati kalau boleh begitu. Saya teringatlah bila Dr. Said mati itu dalam keadaan tengah mengajar, tengah bagi kuliah maghrib di masjid. Allahu Akbar. Mulia kan? Kita ni tak tahu nak mati macam mana kan? Wal a'yadu billahi min dzalik. Kita harap kita pada doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jangan ingat, Allahumma khtim lana, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau khitamkanlah kami, Engkau akhiri hidup kami ini bi husnil khatimah, dengan sebaik-baik kematian. Dengan kita duduk mengajar, dengan kita mengaji, dengan kita pergi sembahyang, dengan kita duduk baik-baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan kau tamatkan riwayat kami, jangan kau habiskan, cabut nyawa kami itu dalam keadaan kami sedang su'ul khatimah, seburuk-buruk kematian. Wal a'yadu billahi min dzalik. Tak mau mati dalam keadaan begitu. Tak mau mati tengah duduk minum arak kan? Mati tengah zina, mati tengah karaoke, mati tengah ada mati tengah karaoke kan? Jatuh-jatuh mati syahid dia tuan-tuan. Syahid yang berapa dia tu. Baik. Jadi alam barzakh ialah alam kehidupan selepas mati, sementara menunggu tibanya hari kiamat. Itu katakan alam barzakh. Barzakh itu sendiri bermakna dua perbezaan. Bermakna barzakh bermakna pemisah di antara dua perkara. Itu dipanggil barzakh. Itu dinamakan alam barzakh, alam kubur. Beza tu maksudnya apa? Beza pemisah di antara dunia dan akhirat. Ni akidah kita tuan-tuan. Ini akidah kepada umat Islam, kepada kita semua yang diajar oleh Nabi SAW, bahawa kita ni akan mati. Timbullah persoalan, ustaz, macam mana orang tu mati kena bom? Macam mana orang tu mati tenggelam, hilang di lautan, kapal karam dan sebagainya, tak jumpa banyak dia. Lepas tu dia masuk dalam kubur juga. Kubur itu simbolik. Kan kubur itu adalah simbolik. Habis tu ustaz, dia ni macam dalam kubur juga. Dia tu cara macam mana tu saya tanya. Bukan kata barzakh ini mesti mati masuk dalam kubur saja ada. Habis tu orang yang mati kena bom. Kena bom apa? C4 ke apa contohnya? Contoh saja kan. Jadi macam mana? Kalau kena bom macam tu bagaimana? Dah hancur semua, tulang pun tak nampak. Kan, habis tu macam mana? Kan. Jadi maksudnya dia tetap juga diseksa, tetap juga berada dalam kubur sebagaimana jasad-jasad yang lain. Kita tak boleh fikir. Kita otak manusia ni dia terbatas. Kita punya akalan ni dia berapa? Dia panggil apa lah ni? Gigabyte kan panggil apa lah ni? Apa yang tinggi panggil apa?
Tera, panggil tera. Berapa tera kan? Takat-takat tera. Tu pun tak tera tak orang juga. Kan? Dia takat-takat tera tu je. Maknanya dia tak boleh pi, dia tak boleh pi sampai nak menjangkaui benda yang tak nampak depan mata, tak boleh. Tapi Quran ini dia cerita benda yang sampai tu 5 ba'dal maut, lepas daripada mati, kiamat, apa yang berlaku dalam kubur, tu Quran sebut. Sebab tu Allah Ta'ala hantar Rasul kepada kita. Allah Ta'ala tak hantar Rasul daripada kalangan malaikat. Sebab malaikat dia tak boleh fikir, malaikat dia tak mati, malaikat dia bukan macam manusia. Sebab kan di kalangan bangsa Quraisy dulu waktu Nabi SAW menyatakan bahawa ini Rasulullah ilaikum, Nabi buat declaration, buat pengisytiharan, kata Nabi, aku ini adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu untuk menyampaikan Islam. Kan? Aku ni Rasulullah yang Allah hantarkan aku kepada kamu. Mereka tak boleh terima. Mereka kata pada mereka tak ambil Nabi Rasulullah ini daripada kalangan malaikat, kalangan dewa kayangan, macam dengan kat Betukih tu, Murugan tu kan. Tangan berbanyak, telinga bercapak. Itu batu. Itu manusia yang dicipta, yang direka, yang dibentuk. Colornya, warnanya, bentuknya dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala hantarkan Rasul untuk bercerita tentang dunia yang lain daripada kehidupan. Kalau setakat nak cerita bab pembangunan, nak cerita bab jalan raya, nak buat masjid, nak buat sekolah, nak buat universiti, nak buat shopping complex macam Festival City, itu tak payah pakai Rasulullah. Tak payah pakai Nabi, cukup dengan otak manusia cukup dah. Kalau nak fikir benda yang depan mata, benda yang boleh dipikir dengan penaklukan akal ini, cukup. Tak payah kita nak hantarkan Nabi. Tapi oleh kerana kita ni bukan sekadar hidup dunia saja. Kita hidup dunia sementara. Sementara aja. Kan? Dia sementara untuk kita nak bercucuk tanam, untuk kita nak bekerja, untuk kita nak cari makan, untuk kita nak berkeluarga. Kan? Mula lahir, lepas tu membesar, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, lepas tu kahwin, lepas tu beranak, lepas tu bercucu, lepas tu bercicit, lepas tu mati. Ada yang tak sempat kahwin, ada tak sempat beranak, ada tak sempat mengaji habis UPSR, ada tak sempat habis SPM mati. Kan? Ada yang dah berjaya sampai umur 80 lebih. Kan? Masih lagi tua, masih lagi segar, sihat, rata pusing dunia bercakap dan sebagainya. Contoh. Kan? Jadi maksudnya bermacam-macam keadaan yang ada ini, kalau tidak kerana kalau sekadar nak fikir dunia, tak payah hantar Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala hantarkan Rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah. Ini tugas Rasul. Tugas Rasul ni apa? An ya'budullah, mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam semua perkara. Abdi diri dalam perkara-perkara yang kita dah boleh nampak, boleh tengok. Untuk mengabdikan diri dalam perkara-perkara yang ghaibiyat, sebenarnya yang tak boleh nampak, sisa kubur, mana nak nampak. Ada seorang hamba Allah tu tuan-tuan, dia orang belah-belah utara. Saya pun orang utara juga. Kan? Saya tak kenal diri tadi tu. Saya Muhammad bin Ibrahim. Lupa. Tak apalah, dia teringat dia sebutlah. Saya Muhammad bin Ibrahim, berasal daripada Kupang, Bali, Kedah, Darul Aman. Diploma Nilampuri dalam dakwah dan kepimpinan Islam. Sambung degree di Universiti Al-Azhar, juga dalam jabatan dakwah dan Saqafatul Islamiyah. Balik, berkahwin di Mesir, dapat anak seorang, balik. Lalu anak ada 5 orang. Duduk sekarang ni di Kampung Melayu Wiradamai, dekat pinggiran Batu Cave, dekat Taman Bolton. Dan mak ayah di kampung masih ada. Setiap bulan balik menziarahi mereka. Anak sulung saya pun belajar tahfiz di sekolah integrasi di Guang Sebedak. Dan saya sepenuh masa dengan kerja-kerja dakwah. Kerja dakwah ni pun dia tak boleh nak part time, dia kena full time. Saya full time dalam kerja dakwah, ada part time sikit buat berniaga-berniaga. Tahun 2006 saya balik daripada Mesir. 2006 akhir saya buat keputusan, oleh kerana orang panggil saya Mak Cina ni lama. Mak Cina ni lama. Tapi saya tak boleh cakap Cina. Cuma pernah sekali nasyid bahasa Cina depan Editan Agung tahun 98 waktu belajar di Nilampuri dulu. Jadi tahun 2006 akhir saya buat keputusan untuk pergi ke negara Cina, belajar bahasa Cina. Dan saya bolehlah cakap Cina, bolehlah nak kata pandai sangat dah. Kalau tuan-tuan nak dengar lagu Cina saya, klik YouTube Bulan Mewakili Hatiku. Itu tajuk dia. Tengok saya punya ada YouTube tu, saya buat nyanyilah lagu tu.
Lagu dia Bulan Mewakili Hatiku. Gamak saya duduk nyanyi. Lagu asalnya lagu bahasa Cina yang tajuk Yue Liang Tai Pia Water Seed, lagu Teresa Teng. Saya nyanyi balik. Jadi setakat ni seminggu dekat 18,000. Lah ni dia punya view dia sudah pun mencecah hampir 27,000 kalau tak silap saya. Banyak juga lah boleh jadi artis kan. Baik. Jadi tak apalah, itu sekadar selingan. Jadi saya full time dan saya buatlah sikit-sikit kerja-kerja berniaga ni. Kadang-kadang bawa orang pergi China, kadang-kadang bawa orang pergi umrah. Tidak kadang-kadang jugalah, boleh kata dulu ni hampir setiap bulan. Semula ni nak selesaikan dulu PRU, pilihan raya umum yang kita berpening tak tahu bila. Kan? Jadi lepas pilihan raya ni lega sikit, nanti kita mula kembali lah dengan umrah dan sebagainya. Tapi saya full time mengajar. Kalau umrah saya pun saya akan kita akan memberikan pengisian setiap hari dengan tazkirahnya, dengan pengisian. Kita tak mau jemaah kita ni bila pergi dia kosong. Sekadar turun hotel, pergi masjid, pergi tanah air, balik, tawaf, sa'i, lepas tu duduk zikir di masjid. Sekadar itu saja. Dia tak ada pengisian. Sedangkan dia berada di bumi Anbiya, bumi Nabi dilahirkan. Kita nak cerita tentang sirah Nabi, kita nak cerita tentang perjuangan Nabi, kita nak cerita tentang penentangan terhadap Nabi, kita nak cerita tentang jihad Nabi dan sebagainya yang berlaku di sekitar tanah haram itu sendiri. Tapi banyak orang pergi, sebab tu dia balik dia tak ada rasa apa-apa, sebab dia tak ada pengisian kan. Dia turun masjid, turun bilik, dia pergi masjid, selesai dia buat ibadat tawaf dan sebagainya, lepas tu dia balik, dia singgah shopping, lepas tu masuk balik ke hotel, makan, tidur, esok pergi pula. Betul, rutin tu je, 7 hari, 8 hari, 10 hari, habis dekat tu. Lepas tu pergi Madinah, lepas tu balik Malaysia. Tapi kadang-kadang kosong, dia tak dapat apa-apa. Cuma cerita tunjuk di tempat-tempat itu tak berbaloi. Kita nak pengisian supaya benar-benar kita berada di medan dia yang sebenarnya. Baik. Jadi ada seorang saudara kita, dia duduk di utara. Dia orang besar juga, orang besar. Dia pernah sebut mana ada, dia kata. Ya, dia tak percaya kubur. Dia tak percaya. Bagi dia mati, finish. Mati ni khalas, tak ada lagi dah. Kan? Jadi orang bukan Islam, non-Muslim, itu dah pemikiran mereka. Kecuali kalau orang Buddhis yang religious, yang memang beragama religious, bahasa Arab panggil mutadayyin, yang beragama ini, dia mungkin ada juga alam, dia kata alam roh nanti jumpa apa semua sana, apa macam itulah, takat-takat tu saja. Tapi kita orang Islam tidak begitu. Tapi ada juga orang Islam yang tak percaya, yang mengaji di overseas, mengaji di orang putih, mengaji dengan sekular. Dia mengaji tinggi mana di barat ni, dia tak Tok Guru dia sendiri tak percaya pada akhirat. Tok Guru sendiri sekular yang memisahkan agama dengan kehidupan. Tok Guru sendiri tak percaya kepada kematian, tak percaya kepada mahsyar, tak percaya kepada akhirat, tak percaya kepada siksa kubur. Habis tu macam mana dia nak ajar anak murid dia supaya percaya kepada benda-benda ini? Sebab tu yang duk balik tu kadang-kadang dia tak percaya. Dia bagi dia benda logik. Benda logik dengan mata saja. Habis tengok dengan mata, itu mata kita. Sedangkan Allah Ta'ala hantarkan Rasul untuk cerita benda dalam kubur. Benda ni di padang mahsyar, benda yang akan kita tempuh. Dunia ni sementara. Dunia sekejap je. Jadi dia boleh sebut, dia kata, mana lah, dia kata. Ini nak mama-mama sikit ni. Ya, mana ada kata orang berdalam kubur mati, dia kata boleh keluar main bercerita pula, kata siksa kubur ni begini. Dia kata mana ada, dia tak percaya. Anak-anak dia pun didik untuk tidak percaya kepada kubur. Bagi dia mati, finish. Mana boleh dia kata mati. Teori mayat kita ni 3 bulan. 3 bulan dia hancur semua. Saya tahu ni sebab kami duduk di Mesir. Kami duduk di Mesir ni, Mesir ni bila rakyat Malaysia mati, kita ada rumah. Dia bukan ada macam liang lahat macam kita, dia padang pasir. Jadi dia buat rumah tengah-tengah padang pasir tu, kubur lah, kawasan perkuburan, tapi dia buat bentuk rumah. Jadi ada 2 lapis turun ke bawah. Jadi bila satu jenazah tu bila dia mati, kita akan letak dia ada 6 petak. Laki 6 petak, satu rumah, perempuan satu rumah. Dia ada 6 petak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak ni. Jadi kita tahu bila rakyat Malaysia mati ni, kita akan pergi hantar kat situ. Kan? Oh, kawan ni mati, sekarang tengok dia punya tarikh ni tu mati, 4 bulan lepas. Tak ada dah. Tak ada dah. Dia punya jasad dah tak ada dah. Tinggal tulang belulang saja. Ada satu lagi hamba Allah tengok dia mati 6 tahun. Dia mati dah 6 tahun dah, tapi jenazah dan jasad dia macam baru mati. Rupanya yang ini seorang yang hafal Quran, 30 juzuk Quran, dan memang orang fadhil. Kita kenal dia. Budak ni, budak pelajar ni memang budak yang baik dan budak yang hafal Quran 30 juzuk. Jadi jasad dia tu diharamkan untuk hancur. Jadi waktu teori ni 3 bulan. Jadi 3 bulan hancur. Macam mana nak bangkit balik?
Kan? Macam mana kita nak bangkit balik nanti di padang mahsyar? Habis tu yang tu macam mana? Yang tu bukan dalam kubur, itu dalam tanah. Kita kata apa dia kena azab sama juga. Kan? Sama juga dengan benda-benda yang lain. Jadi sebab itu kita tak boleh takat. Sebab tu cara untuk kita nak mengekang nafsu kita ialah dengan cara kita ziarah orang mati dan mengingati mati. Kata Nabi SAW, "Akthiru min zikri hadhimil lazzat fa innahu yumahhisu adh-dhunub wa yuzhidu fi dunya." Perbanyakkanlah mengingati mati, kerana yang demikian itu akan mengurangkan seseorang itu melakukan dosa dan menjadikannya berzuhud di dunia. Kan? Nabi suruh pesan sangat-sangat, "Akthiru zikra min hadhimil lazzat." Ingatlah perkara yang boleh menghapuskan kelezatan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang menghapuskan kelezatan?" Maka Nabi kata, "Al-maut." Mati. Ingat mati. Lepas tu kita nak buat kerja, kita duduk atas dunia, kita bekerja di syarikat, kita bekerja, kita ada majikan, kena ingat mati. Barulah tak berani nak rasuah, tak berani nak riba, tak berani nak menyeleweng. Hari ni berapa ramai jabatan-jabatan kerajaan, berapa ramai orang beli MC. Tu orang tak ingat mati tu. Kan? Beli MC boleh ke? Tak boleh. Majikan setuju ke? Tak setuju, menipu. Kan? Gaji haram. Kenapa ingat? Orang yang apa lagi? Orang yang apa tu? Guna fasiliti pejabat. Kan? Turun site, bagi kenderaan apa semua, turun sejam dia settle lah, tapi 3 jam. 3 jam baru dia patah balik ke pejabat balik. Pasal apa? 2 jam lagi dia jumpa klien dia. Dia jumpa part time job. Kan? Dia ada berapa ramai yang macam tu, tapi tak pernah berkat kehidupan mereka. Kan? Saya jumpa banyak orang kata, saya mengajar banyak jabatan, saya mengajar kementerian, jabat macam-macam, habis kira menara seluruh KL tu, bangunan tinggi tu semua saya masuk dia. Hampir ke semuanya. Kan? Cakap dia tahu mana paling tinggi, saya mengajar di jabatan tender tingkat 66 KLCC. Tentang tak ada pergi. Tentang tak ada pergi. Saya saja nak pergi tobat lahum tak ada pergi. Kan? Saya boleh naik tingkat naik 44, lepas tu naik lagi 22. Dekat bridge tu 44, naik lagi 22. Atas lagi. Saja nak pergi tobat tak ada pergi. Saya boleh pergi. Saya mengajar di pelantar laut. Pelantar gas di Songkla, antara Malaysia dengan border Kelantan dengan Thailand. Ada pelantar gas yang di-share bersama oleh syarikat Petronas dan juga syarikat daripada Thailand, daripada Yala. Mengajar sana, naik chopper. Kan? Boleh pergi. Tuan tak nak pergi, tobat tuan tak boleh pergi. Saya boleh pergi. Itu kelebihan kami lah. Kan? Kita boleh pergi comong atau pergi tengah laut, duduk tengah laut, lagi makan ikan tenggiri, ikan siakap besar mahal. Dia fresh memang, tahankan sangkap. Dia pakai keren tangkap, kat naik bakar depan kita. Masya Allah. Itu semua syurga dunia dia bagi. Kan? Baik. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kehidupan dunia ni dia bersifat begitu. Jangan sampai dunia tu melekat pada kita. Macam saya sebut tadi lah, saya sebut pada Sulaiman Ar-Rajhi, cerita dia tu. Dia tu adalah antara orang yang dunia tak melekat kat dia. Dia kaya. Dia cari duit, Masya Allah, bilion, trilion dia ada. Kan? Dia ada telaga gas yang banyak. Dan dia mempunyai syarikat, ada syarikat construction yang terbesar. Antara yang terbesar setaraf dengan Bin Laden. Bin Laden yang antara yang paling besar. Di Saudi ni dia yang besar, di Asia Barat dia yang besar, dan dia ni syarikat lagi Ar-Rajhi ni juga setaraf dengan mereka. Lepas tu dia boleh, tapi duit tak pernah lekat. Bilion dia bagi sumbangan pada kerja Islam. Kita berkata, kan, dia bagi. Tu yang duk beli di Scotland. Hari ni orang dah tak mau dah kepada Kristian. Gereja lebih daripada 6 buah gereja telah pun dibeli dan di-convert menjadi masjid. Allahu Akbar. Beli gereja, convert, dah beli, convert, buat masjid. Bukan sikit, juta-juta dolar. Jadi nak sebutnya pada hari ni, kita tak tahu, kita bukan tahu siapa dia buat. Di Hong Kong, saya duduk di Hong Kong lama, 6 tahun. Duduk di China, Hong Kong, sempadan Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong tu saya duduk tempat saya. Kita duduk pindah tuan-tuan. Masjid, Masya Allah, tersegar, besar. Bukan kerajaan bagi. Kan? Daripada korporat-korporat yang duduk sumbang. Lepas tu ada tahfiz. Lepas tu dah pergi ke Kowloon Mosque and Islamic Center di Kowloon Nadan Road itu. Ada 300 orang, budak-budak dah hafal Quran. Budak remaja belia dah hafal Quran. Setiap hari kita pergi. Allahu Akbar. Itu menunjukkan Islam hari ini berkembang. Di merata-rata tempat. Kita tak apa-apa pasal kehidupan kita. Bangun tidur, bayar kerja, lepas tu balik, tidur. Esok rutin kita tu je. Hujung minggu pergi berjalan, bawa anak-anak berjalan, bawa anak shopping, bawa anak pergi cuti, bawa anak pergi pantai. Setakat tu je. Balik kampung tengok mak ayah, pergi makan durian di mana-mana. Setakat tu je. Tak habis lah. Lepas pada tu tak ada dah pergi.
Sedangkan orang tempat lain, masya-Allah, di apa lagi, di Cape Town, Afrika Selatan, masya-Allah, hebat tuan-tuan. Ada satu NGO Islam yang kerja dia fikir buat dakwah. Duit ada, orang fund. Cikgu Azmi tadi mana ada gaji? Bukan dapat bagi gaji sangat, tapi orang ni tak apa, Cape Pulau Pinang, persatuan pengguna Pulau Pinang. Saya tanya cikgu dah berat, dia kata reti di mana ni, siapa dah tanggung semua ni? Cikgu bagi yang kita tahu, maki pun tak ada apa, ada duit sangat. Serah lagi tak ada duit. Kan? Siapa yang duk tanggung, siapa yang duk gaji overhead? Dia kata gaji cikgu, persatuan pengguna Pulau Pinang yang bayar. Ada orang tu, cikgu tak saya fikir, bak gaji kami bagi sebulan 3,000 ke 4,000 kami bagi, cikgu buat kerja je. Jangan fikir, cikgu tak payah main. Tak payah main paskat di CAP ni, di Persatuan Pengguna Pulau Pinang, tak payah pangkat. Cikgu buat kerja. Kami tahu keikhlasan cikgu, kami tahu perjuangan cikgu. Cikgu buat kerja. Tak ada apa kan, masya-Allah, hidup nulis, buat kerja dengan dia. Saya selalu bersama dengan dia lah. Kita tengok, masya-Allah, hidup ni khidmat untuk agama. Hidup ni khidmat untuk agama. Kita tengok dia pakai kempekat, dia tengok sini, pakai kempekat. Kempekat, baju Melayu. Dia ceramah di Geneva tu pakai kempekat. Baju Melayu, kepel hitam, songkok hitam. Baju putih yang dia tukar cuma kempekat. Kalau sejuk, dia pakai seluar ketat dalam, dia pakai blazer, pakai stokil. Itu saja. Lebih tak ada. Kan, saya cikgu ni kufur nikmat, tengok kata, saya tukar juga jubah warna putih, saya jubah warna hijau, saya jubah warna merah, jubah warna kuning, jubah warna apa, macam-macam lah kan. Bila adalah ikut cita rasa kita kan. Dia tak ada, dia putih saja. Jadi matlamat dia jelas untuk nak i'la'i kalimatillah, nak tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kembali balik kepada cerita alam barzakh, ini adalah suatu akidah, keyakinan kita, akidah kita bahawa kita akan mati dan kita akan disoal jawab dalam kubur dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan tengok nanti apa dia yang katakan azab, apa dia yang katakan nikmat, bagaimana cara untuk kita nak mengelak daripada kita diazab dalam kubur. Kan, kita doakan, ya Allah jauhkanlah kami daripada siksa azab kubur. Kan, siksa azab kubur yang tak ada cerita. Tak ada siapa pun boleh cerita. Kan, tapi kita beriman juga. Itu dinamakan mukmin. Mukmin ni apa dia? Percaya dengan hati. Ni, mengatakan mukmin ni 3 elemen dia. Yang pertama, dia kena tasdiqun bil qalbi. Dia membenarkan dalam hati bahawa Allah ini satu. Allah ini Asa, Allah ini Razzaq, Allah ini Quwwah, Allah ini Basir, Allah ini Sami'. Allah mengikut nama-nama Asmaul Husna. Allah ini besar, Allah segala-galanya. Allah Mutakabbir, Allah yang besar. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Tidak ada lagi yang besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua wa taqriru bil lisan. Kita ikrarkan dengan hati. Ni kita ikrarkan dengan lidah kita. Beritahu kata, orang declare kata kita beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman, percaya kepada sampai dalam hati ni, yakin sungguh-sungguh siksa kubur itu wujud. Kita yakin sungguh-sungguh bahawa kita buat baik, kita beramal dengan amalan yang saleh, kita jaga agama, kita pasti akan mendapat kebaikan di akhirat nanti. Waktu orang yang terlibat dengan jihad, terlibat dengan perjuangan Islam, terlibat apa semua ni, kita nampak dia macam mudah-mudah, kita nampak dia, tapi sebenarnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala cukup-cukup besar. Ya, Allah. Tengok syuhada Palestin, tuan-tuan, kita tengok cerita mereka, masya-Allah. Semalam besok nak syahid ni, tak tahu kata besok nak syahid, hari-hari lebih perang, tapi besok nak syahid, Allah Taala mimpi dari malam ni. Bidadari syurga dia panggil dia. Ya, itu gambaran yang disebut, tak tahu dalam kubur nanti macam mana kita nak nampak nanti. Kita akan jumpa untuk orang mukmin, orang saleh, macam mana keadaan gambaran kubur mereka yang dikatakan nikmat. Kita nampak secara fizikal 6 kali kubur, 6 kali 4. 6 kali 4, dia punya panjang lagi 7 kaki kan? Takat tu je kita ya, lebih boleh tak ada dah. Dia kali kubur 7 kaki, itu saja masuk dalam. Lepas tu habislah, kita berbalik dah, tak boleh buat apa lagi dah. Tapi dalam kubur tu ada 2 jenis, azab ataupun bergantung pada siapa? Bergantung kepada amalan yang kita bawa. Kita duduk atas dunia ni macam mana iman kita kan? Ada setengah orang sembahyang bagus dah, puasa bagus, tapi dia tak percaya akhirat. Ataupun dia percaya akhirat, dia percaya ada Allah, dia percaya semua, tapi dia bagi dia memisahkan kehidupan. Dia kata ekonomi, tak ada. Ekonomi tak ada kena mengenai agama. Kan? Ekonomi tak ada kena mengenai agama. Sosial tak ada kena mengenai. Selesai masalah masyarakat, masalah negara, masalah orang kampung, tak ada masalah agama. Politik, pemerintahan tak ada juga dalam agama. Kafir dia. Kalau dia beriktikad sebegitu.
Kan? Sebab tu ada kenyataan mengatakan tak payah masuk Kristian untuk nak jadi kafir. Tak payah isi borang masuk Hindu, tak payah isi borang masuk Buddha untuk jadi kafir. Tidak. Cukup kita mengatakan bahawa agama ni dengan ekonomi tidak ada kaitan. Agama dengan kehidupan tidak ada kaitan. Macam dengan zaman feudal, zaman Eropah dulu ni, yang memisahkan di antara hubungan agama dengan kehidupan. Nak merintah negara, politik dan sebagainya, tak ada kena menggunakan agama. Itu separate. Agama ni cukup dengan sembahyang, puasa, zakat, ibadat haji, takat tu saja. Nak mencegah kemungkaran, nak menegak kebaikan, itu tak ada dalam agama. Kan? Tak ada kena menggunakan dengan kehidupan. Dia memisahkan ini ajaran sekular yang dimasukkan. Jadi kalau itulah sikapnya, maka kita peringat. Kita khawatir para ulama mengatakan dia boleh menyebabkan terjadinya murtad. Kita boleh rujuk dalam kitab Mustikah Hadis terbitan Jabatan Perdana Menteri, ditandatangani oleh Tun Dr. Mahathir sendiri. Dia baca atau tidak, wallahu a'lam. Tapi dia tanda tangan zaman dia, kitab itu dikeluarkan zaman dia. Baik. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazair dalam kitabnya Aqidatul Mu'min, alam barzakh ini dapat diibaratkan sebagai alam perhentian dan penantian sementara menunggu tibanya akhirat bagi orang-orang yang telah mati dan berpisah dengan dunia. Di alam barzakh ini roh-roh dihimpunkan hinggalah sampai berlakunya kiamat, di mana ia akan bertemu kembali dengan jasadnya. Gitu. Itu alam barzakh mengikut kitab Aqidatul Mu'min, karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Alam barzakh juga disebut sebagai alam kubur. Namun dengan mengaitkan alam ini dengan kubur tidaklah bermakna hanya orang ditanam dalam kubur saja yang akan menempuh alam barzakh dan merasai nikmat ataupun azab di alam tersebut. Kan? Jadi alam kubur itu sebab nama kebiasaan. Bagi ramai, hak mati kena bom tak ramai. Hak mati biasa-biasa disimpan di alam barzakh tu, masya-Allah. Saya masa saya buat umrah baru-baru ni tuan-tuan, bulan 6 tahun lepas. 6 ke bulan 8 saya tak ingat. Tapi kes ni berlaku bulan 6 tahun lepas. Seorang makcik dia duk sebut daripada Malaysia lagi, nak mati di Madinah, nak kubur dengan kubur Nabi. Kalau dekat tu je. Tapi dia masih sihat lagi lah. Sihat cara orang tua lah. Ya. Jadi sampai di Madinah, dia duduk doa tak habis-habis, tak mati-mati juga. Dia doa minta dengan Allah, duduk doa, duduk bising-bising pun sambil duduk doa, macam kita boleh dengar lah dia duduk cakap tu. Dan akhirnya lagi 1 jam duduk siap-siap nak naik bas ke Mekah tu, sebab flight daripada KL tu ke Madinah. Daripada nak naik bas nak pergi ke Mekah tu 1 jam lebih kurang, dia meninggal di Madinah ni. Dia selagi mana kita meninggal di Madinah, duduk mati dalam tanah haram, maka dia akan dikebumikan di Baqi', perkuburan Nabi SAW. Itu kelebihannya. Jadi Allah Ta'ala kabulkan ya. Tapi dia orang soleh lah, orang solehah, masya-Allah. Orang yang tak ada lah nak duduk duduk cakap, duduk mengata ke orang, baru hidup dia dengan fikir. Masya-Allah. Kan? Dia minta dan Allah kabulkan permintaan dia. Kalau bersama dengan makanan, tidak kata yang mati semua dengan makanan itu syurga, tidak jamin. Tapi ya Allah, duduk dengan dekat dengan Rasulullah. Kan? Rasulullah ni dia mati tapi jasad dia masih ada. Kan? Gitu. Duduk dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan Islam. Sahabat-sahabat Nabi yang besar, dan sebagainya, duduk dengan mereka, ya bayangkan. Ya, duduk dengan mereka, kita nampak duduk dalam kubur. Kita nampak kalau kita tengok di kubur kan, dia turun. Adalah kaedah dia yang dibuat di sana. Jadi disebut saja alam kubur sebab kebiasaan. Kita mati turun 7 kaki, lepas tu baliklah. Lepas tu dah tutup semua dengan tanah semua, kita pun balik. Saya baru ni ada orang tanya saya kedai motor. Saya ada kedai motor yang saya selalu servis lah. Saya pakai motor SYM. Sebab nak merepek juga dengan budak-budak malam motor ni. Jadi kita nak merepek dengan budak motor, kita kena kawan dengan mereka. Saya banyak juga, selalu juga bersantai bersama selebriti. Kan? Malam besok di Masjid Seri Gombak bersama Iwan Syahman. Dan juga yang lain lah. Maksudnya kita ada banyak dengan program. Jadi saya dengan Mak Rempek kita join. Kita masuk ke Mak Rempek ni, tapi kita merempek cara kita lah.
Cara kita bukan jenis duduk naik motor merah atau motor pun tak boleh. Ya. Jadi tapi nak sebutnya kita berkawan dengan budak-budak. Satu hari geng-geng motor Mak Repek ni kami duduk lepak di kedai motor dan mai satu soalan. Dia tanya ustaz, ustaz mak saya pesan. Jadi komen. Dia kata ustaz mak saya pesan kalau mak mati ni tolong wakaf harta. Macam wasiat lah. Harta ni tolong wakaf. Yang kedua dia kata tolong buat tahlil. Adalah mak dia pesan 40 malam ke macam tu lah. Dia kata ustaz, kita buat ustaz. Satu, kalau kita tak buat bagaimana ustaz? Yang kedua ustaz, sampai ke ustaz amalan tahlil apa kita duk buat ni, kita duk demo wakaf hak mak ni sampai kepala kepada mak kita. Saya pertama saya kata dah kalau mak wasiat, kalau kita anggap benda tu kita mampu buat, kita buatlah. Kan? Dan Nabi pun tak suruh pun. Nabi tak kata tidak, bila kamu mati bertahlillah kamu 40 kali, ataupun bertahlillah malam pertama, malam kedua, malam 3, malam 7, malam 14, malam 40, malam 100, malam pertama bihun, malam pertama roti canai, malam kedua bihun, malam ketiga nasi. Kan? Biasa orang begitu. Kalau orang Kedah lah, kalau ni saya tak tahu lah. Kalau kat belah Kedah tu macam tu biasa. Kalau dulu lagi teruk, malam pertama mati tu malam 40, malam 7 dia bagi terpawai, ada cucuk neram, ada pulut, ada tebu pula sekerat tu. Apa maksud dia tak tahu. Kan? Lepas tu bila malam yang 40 tu pula tak bagi pinggan, bau nasi dan pinggan. Lepas tu tutup dengan kain sapu tangan. Macam-macam dulu tu. Tu khurafat mana mic dia tak tahu. Nabi tak suruh buat pun. Nama-nama tu banyak. Baik. Jadi saya kata, yang kedua saya kata belum tentu sampai. Belum tentu sampai. Saya balik kampung minggu lepas. Kakak saya yang sulung, bapak saya ni tak kerja. Bapak saya ni kerja lah, kerja tu lebih masjid. Dia tak ada kerja daripada saya kecil sangat. Dia tak pernah kerja dengan siapa-siapa. Dia mengajar muslimat, mengajar Quran. Dia tak bergaji. Lepas tu dia jadi orang nak nikah kahwin, cari dia tukang pantun. Dia tukang jadi saksi. Orang nak nikah dia saksi. Kan? Dia orang tua masjid, lepas masjid. Tapi kelebihan dia, pi lah mana kedai boleh pi, dia nak makan apa dia pi, dia ambil, orang tak nak minta dia. Lepas tu orang sekitar Pekan Kupang tu memang maklum dengan dia. Kalau ambil pun dia pergi ambil ikan banyak-banyak mana pun dia RM2 ambil. Syarat je ambil. Banyak kan tak ambil dia. Tapi pasal dia, ialah orang nak nikah, cari dia. Orang nak pergi Minang, panggil dia. Kan? Orang lepas kampung. Tu bapak dia. Duit pun kadang kan. Lepas tu dia seronok dia belah kambing. Dia belah kambing, dia belah lembu. Dia beli RM500 sekok lembu, hak kecil. Dia belah besar. Orang nak RM2,500, RM3,000 dia jual. Macam tu je. 2-3 bulan dapat RM3,000, gitu je. Dia seronok gitu. Ialah pasal duduk dengan mak tu orang jadi di rumah. Jadi rumah kakak pun dekat tu, jadi sekali nak makan dengan mak dia orang tu tak ada masalah lah sebab RM2 ni. Jadi baik baru ni kakak dia tengok buku tabung haji dia ada RM51,000. Kak dia kata kat Abah ni dia kata mengikut yang duduk mengaji dengan ustaz-ustaz daripada pusat zakat. Dia kata ustaz-ustaz ni pesan kita ni kalau boleh sebelum mati wasiat. Harta kita ni sekian kita kena wasiat. Mesti kalau sebolehnya digalakkan cadangan zakat sepertiga daripada harta kita ni wakaf. Kalau tak wasiat, anak tu jadi harta faraid lah. Dia habis semua nanti bedok sama dia. Yang ni bila kita wasiat, dia dah hak dia. Dia tak dia ambil semua, dia ambil yang 2/3 je, 1/3 dia bagi. Kok saya kata macam tu kat dia. Abah dia kata apa? Dia takutkan nak bagi 1/3, aku nak bagi separuh, 1/2. Alhamdulillah lah. Tapi saya tak boleh rekod contoh balik kat saya kata tak boleh. Saya kata, kenapa saya berjumpa dengan orang tua saya? Dia kata, Abah macam mana pun Abah kena bagi sebelum mati. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kita nak buat baik, kita nak buat amal soleh, kita nak sedekah jariah, kita nak buat kebaikan, buatlah sebelum ni. Sebelum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, maknanya nyawa duduk di gharqah ni. Kan? Sebelum ni. Sebelum sini ni nak sedekah, nak buat baik, nak buat kebaikan, nak tolong orang, nak derma, nak wakaf, nak infak, sebelum ni. Sebelum duduk kat sini. Dan lepas pada sini tak ada buat lah. Sebab tu Allah Ta'ala buat dialog. Allah Ta'ala kata, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ.
Dekat-dekat nak mati ni Allah kata, kamu semua ni, kamu termasuk kita semua ni nak mati nanti ni, kita akan berdialog dengan Allah. Fayaqula rabbi, mereka berkata kepada aku, wahai Tuhanku, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, alangkah baiknya kalau engkau extendkan sikit lagi ajal kami ni, extendkan 2 minit, 3 minit, 10 hari ke seminggu ke sebulan ke, extend sekejap. Kami nak balik rumah, kami nak bagi buku cek, kami nak bagi geran tanah, kami nak bagi semua, kami nak sedekah semua. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah semua dan nak jadi orang-orang yang saleh. Allah kata apa? Wal yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah kata Allah tidak akan sekali-kali. Lan maknanya nafyun lil abadi. Kita ngaji dalam Quran kan dia ada la yastawi man anfaqa qabla al-fathi. Tak sama. Allah kata la apa lagi? La tu tidak saja. Tapi kalau lan maknanya nafyun lil abad. Tidak akan sekali-kali. Macam orang Yahudi kata apa? Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristian, kata Allah, mereka tidak akan redha sekali-kali dengan orang Islam dan orang lain. Hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Orang Yahudi tak sebab baik dengan Yahudi. Kan? Tak payah buat baik dengan Yahudi. Tak ada kata, orang Yahudi ni, orang Israel ni, kalau dia macam ni, kita, no. Tidak sama sekali. Orang Yahudi tidak akan berkompromi, tidak akan buat baik dengan orang-orang Islam sampai hari kiamat nanti. Kan? Jadi Allah kata apa? La yu'akhirallah, Allah Ta'ala tidak akan memperlewat, mempercepat, tidak. Sampai masa tepat dia akan cabut nyawa. Jadi itu saya kata Abah kena infak. Kalau Abah niat nak bagi wakaf 1/2, bagi sekarang. Tapi jadi orang kita ni tuan-tuan, termasuk kita, termasuk saya tuan-tuan, nak bagi banyak sayang lah tuan-tuan. Betul tak? Nak bagi 50,000 tu, kalau separuh 25,000. Belah lembu 10 tahun. 10 ekor lembu nak jual. Kalau terima 2,500 seekor, 2,500, maknanya 10 ekor lembu. Berapa tahun nak beli belah 10 ekor lembu? Orang tua dia lah, nisbah orang tua dia tu dia belah lembu. Beli 500, jual 3,000, 2,500. Harga ikut dia, tapi dia belah pun 2-3 tahun lah. Barang pun lembu dah gemuk besar, baru dia jual. Bayangkan. Nak bagi sayang tak? Sayang. Kita orang minta derma nak bagi RM5 pun ketak-ketak. Minta bagi RM5, minta balik RM4, RM1 dia bagi. Dia makan nasi tu pun, makan nasi tengah hari pun lah tak kurang pada RM10. Kita berkira nak bagi derma. Ya, jadi saya kata kat Abah ikut pulang lah. Saya dengan orang tua saya terlepas. Saya dengan Allah, saya dah beritahu dah, ya Allah, aku dah tegur dah, aku dah beritahu dah pada orang tua aku ni, cukup lah. Jadi kalau dia nak dengar, dia dengar lah. Dia tak mau dengar, kita pulang pada dia lah. Dan orang tua saya ni pun jenis sayang duit jugalah, simpan duit berbantai. Kan? Harus duit tu betul tuan-tuan. Simpanan bank tu, duit 50,000 tu cash dalam tabung haji, dalam bank Islam ada lagi sikit. Tanah-tanah tu boleh tahan juga. Kan? Saya kata pada Abah kami adik-beradik ni, kami tak ada apa. Saya bongsu. Kakak saya ada 58, 56, 56. Masing-masing ada kejaya, masing-masing ada rumah, masing-masing ada anak, masing-masing ada aset, masing-masing ada. Kami tak mau. Bahkan saya bincang dengan adik-beradik saya, kalau Abah mati 50,000, kami tak mau ambil 1 sen pun. Hak tu semua kami nak wakaf. Kalau Abah tak wakaf sebelum dia mati, kami tak mau nak kata kita tak, kami bercukup dah nak kata kaya dak, tapi senang, hidup boleh hidup lah. Saya sekarang ni, saya tak ada apa dah. Saya bukan ada, anak saya semua sekolah swasta, dan saya tak ada overhead. Saya tak ada hutang kereta, saya tak ada hutang rumah, saya tak ada hutang apa. Yang ada nak overhead, nak bulanan je, nak bayar bibi, nak bayar sekolah anak, nak beli makan di rumah, susu anak, sebagainya tu dia. Itu saya, rumah 30 juta, alhamdulillah. Kan, saya boleh buat rumah. Dulu ulang-alik pergi Cina, pergi balik tu adalah dapat simpan duit sikit apa sikit, boleh buat rumah 200,000 jugalah, buat cash. Tanah tak nampak betul bagi. Jadi tak ada apa dah. Saya kata orang puan saya kata, mama, abang nak fikir banyak, nak pergi cari harta, pergi buat rumah sewa banyak-banyak, pergi beli kebun. Oh, I'm so sorry. Minta maaf banyak-banyak. Tak ada lah. Kan? Yang dah ada ni cukup untuk kita ya kan. Kita dah bagi dah rumah dah ada selesa. Cukup dah nak apa lagi. Kan? Kali kita buat kerja untuk Islam. Ya, kerja untuk Islam. Ceramah malam. Saya lepas maghrib, kuliah maghrib, lepas isyak ada ceramah, ada usrah, ada mesyuarat. Tiap-tiap malam tambah la ni sampai nanti pukul 2, pukul 3. Kadang-kadang tidur kau pejabat, tidur kau makan gitu je.
Kan? Tak balik mengenai dah. Pasal orang puan saya pertama juga, orang puan saya nakik surah muslimat, terlibat, kita sama-sama bawa sama-sama keluarga. Kan? Pasal itu keyakinan kita. Kita tak ada apa lah. Kan? Jadi kita nak fikir apa lagi? Saya mau kita nak duduk cari macam orang lain nak pula duduk beli tanah-tanah. Kita ada orang semua dia suka beli tanah, dia tak tahu esok dia nak masuk dalam tanah. Kalau beli tanah tabarruk, tak apa, dia beli tanah buat kumpul kata. Pasal tanah ni semakin lama semakin naik, semakin lama semakin naik. Tapi saya pun saya mencarum di beberapa takaful. Takaful Ikhlas, takaful Islam, takaful Malaysia, bank Islami, etika dan sebagainya. Saya masuklah, itu untuk masa depan, untuk anak-anak kita. Bukan apa. Saya mahu nak kumpul yang kata nak buat, nak pulau pergi jaga, pergi tengok. Dah maaf tak ada. Kan? Kata Islam ni terlalu banyak. Baik. Allahu Akbar. Jadi sama ada satu mayat ditanam dalam kubur ataupun tidak, ia pada hakikatnya telah berada di alam barzakh dan berhadapan dengan segala peristiwa yang berlaku di alam barzakh, seperti soalan munkar dan nakir, nikmat bagi orang yang taat dan azab bagi orang-orang yang kafir dan ingkar dan sebagainya. Itu dia. Kan? Itu maknanya benda tu jelas bahawa alam barzakh ini pasti akan berlaku walau dia mati macam mana keadaan sekali. Tak ada fikir lain tu. Hatu serah bila mati, terus Allah tahu dia buat macam mana. Kita tak ada fikir macam mana ustaz, dia tak duduk dalam kubur macam mana dikatakan malaikat akan datang pukul masuk 70 kasta sedangkan dia mati dalam laut. Kapal terbang hancur tengah laut tu tak tahu ke mana. Jadi dia tak ada tanah. Boleh ke ustaz lagu tu? Jangan fikir. Macam mana Allah Taala nak ambil jenazah tu, nak kumpul balik, nak bola tanah, itu kerja Allah Taala. Baik. Di antara nikmat, ini nikmat. Di antara nikmat yang dikurniakan Allah kepada hamba-Nya yang taat semasa berada di alam barzakh ataupun alam kubur ialah yang pertama, diluaskan kubur mereka sehingga 70 hasta daripada segenap arah ataupun diluaskan sejauh mata memandang. 70 hasta. Panjang. Kan? Panjang mana 70 hasta bang? Kan? Tu dia kata tu. Ataupun diluaskan sejauh mata memandang. Tu dia. Kan? Jauh laut kita tengok. Macam mana kita tahu? Kita nampak macam tu masuk 7 kaki. Betul ustaz. Kami tengok dari 7 kaki yang ustaz masuk tadi tengok baik. Macam mana boleh jadi luar? Jangan tanya. Bumi ni milik Allah Taala. Kan? Tak ada pernah orang piduk teropong, orang piduk masuk. Masuk apa nama tu? Recorder ke apa? Masuk apa? Perakam lah kita katakan. Rakaman ke apakah macam orang duk apa? Orang duk buat filing, orang duk tebuk buah kan. Kan dia hantar binatang tu dulu, kamera tu dulu masuk. Adakah macam tu? Kan? Macam orang duk masuk kamera dalam perut kita kan. Nanti boleh scan dalam perut kita ni ada apa, tali perut berhimpui ke macam mana ke. Dia boleh scan. Jadi ada orang cuba buat tu tapi tak boleh. Hang habis kamera tu. Kan? Tak boleh. Allah tak izinkan. Allah tak izin. Macam dengan di Mesir ada Wadi Qarun dipanggil. Tasik Qarun. Kan? Tasik Qarun di Mesir ni tempat bagaimana Qarun ditenggelamkan. Istana Qarun besar tu ditenggelamkan. Dan tasik ni tak boleh turun. Siapa turun selam tak naik sampai hari ni. Sumpah haji daripada zaman dulu ni sampai hari ni. Turun di selam tak naik. Saya dipahamkan sudah berpuluh-puluh penyelam-penyelam hebat dunia turun selam sebab nak buat rakaman, nak tengok macam mana betul tak betul. Turun tak naik. Allah tak izinkan. Cukup kamu beriman, ini kerja kemungkaran Qarun yang dibuat oleh Qarun, inilah hasil. Tasik tapi sayup mata memandang. Tak nampak ending dia kat mana. Macam dengan luar. Itulah luahnya khazanah dan istana Qarun sendiri. Bahawa Qarun bukan Firaun. Baik. Jadi yang pertama maknanya Allah Ta'ala luaskan kubur tadi. Kita nampak macam sempit dalam tu bangla mewah. Itu dia. Orang duduk atas dunia ni Masya Allah, dia sabar, dia uji, dia jaga semayang, dia jaga ibadat, dia jaga akhlak, dia jaga akidah, dia jaga segala-galanya. Dia sabar sungguh-sungguh. Dia tak cakap kata ke orang, dia tidak, dia jaga sungguh-sungguh. Walaupun tawaran depan dia ni banyak, untuk nak rasuah banyak, nak riba banyak, nak menyeleweng banyak, nak zina banyak dan sebagainya, tapi dia boleh tolak, dia boleh tepi dengan keimanan dia, maka dalam kubur bahagia dia. Yang pertama. Yang kedua, disediakan untuk mereka hamparan daripada syurga. Masya Allah. Hamparan dari syurga ni macam mana lah tuan-tuan? Dikatakan kapek ni tak ada, ada dunia tak boleh bayang macam kapek kita ni tuan-tuan. Kan? Kapek ni tak boleh bayang macam mana kapek di dunia ni. Kan? Orang kata kapek hebat ni dah tengok kalau duduk tu berdiri, tumit tu tak nampak, orang kata gelap dalam kapek baldu dia tu kan. Wallahu a'lam. Tak boleh nak bayang macam mana kapek hamparan di syurga, tak boleh bayang. Kan? Macam mana dia.
Dibukakan satu pintu daripada kubur mereka ke syurga. Allahu Akbar. Ada pula, ada connecting room, connecting apa? Connecting door pula. Pintu pula ada connecting pula, boleh pergi ke syurga pula nanti. Macam mana tu Allahu alam. Kita tak boleh bayang. Allah tunjuk nanti dalam. Disebabkan apa? Disebabkan keimanan mereka. Kita ni lagu mana lah tuan-tuan? Boleh bayang tak tuan? Hari ni sebelum semain Jumaat tadi balik cuba fikir tengok. Aduh, balik fikir tengok kan. Macam mana kita ni? Kan? Nanti cuba-cuba walaupun kita tak nak sampai imajinasi tadi ni, tapi cuba imajinasi tengok. Cuba bayangkan duduk macam